Orang ramai bertanya kepada Jesus, which commandment is the most important commandment of all? Jesus replied, listen, O Israel, the Lord our God is the only Lord. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ketika mana Jesus ditanya oleh orang ramai, wahai Jesus, apakah ajaran paling penting kamu bawa? Lalu Jesus menjawab, ajaran yang paling penting yang aku bawa, ini dia, dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Cintailah Tuhan kita sepenuh hati kamu, sepenuh jiwa kamu, sepenuh minda kamu, sepenuh kekuatan kamu. Ini dalam Mark chapter 12 ayat 28. Dalam John chapter 17 ayat yang ketiga, the eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. Kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti ialah dengan mengenali kamu, satu-satunya Tuhan yang Esa, dan mengenali Jesus Christ, utusan yang kamu utuskan. Kalau tuan-tuan baca dalam teks bahasa Arab, al-hayatul abadiyah hiya an na'rifa annaka anta Allah rabbul wahid. Kehidupan yang kekal abadi ialah dengan mengetahui kamu satu-satunya Tuhan yang Esa, hujung sekali, dan mengenali Jesus alladzi arsaltahu, iaitu mengenali Jesus Rasul yang kamu utuskan. Ayat ni sama dengan kalimah syahadah, tuan-tuan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, Isa Rasulullah. Ini kalimah syahadah bagi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Sebab semua para Rasul mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Dan dalam Bible, tuan-tuan, terlampau banyak ayat yang menyatakan bahawa Tuhan Maha Esa. Dan ironik dia, the word Trinity is not being mentioned at all in the Holy Bible. Perkataan Trinity langsung tidak ada dalam Bible. Seorang pemimpin Kristian yang bernama Michael Cervantes, berasal dari Perancis, hidup pada kurun ke-16. Beliau mati dalam keadaan dibakar hidup-hidup dengan Bible diikat di tangan beliau, dimasukkan dalam lubang yang muat-muat badan dia, kemudian dicurahkan minyak, dibakar hidup-hidup kerana mengingkari akidah Trinity. Dia menulis buku yang bertajuk Concerning the Error of Trinity. Concerning the Error of Trinity. Dan antara kenyataan beliau yang cukup terkenal ialah I have read the Bible from cover to cover and I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku dah baca Bible kulit ke kulit dan aku tak pernah jumpa perkataan Trinity dalam Bible. Sebab itulah dalam perdebatan saya dengan kawan-kawan Kristian, selalu saya katakan, brother, how could brother, macam mana akidah Trinity ini menjadi akidah asas bagi kamu, and the word Trinity is not being mentioned at all in the Holy Bible. Dan perkataan Trinity langsung tak ada dalam Bible. Sebab itulah bila orang katakan akidah Trinity diambil daripada Bible, itu kenyataan yang cukup bercanggah. Ajaran Trinity ini diambil daripada ajaran Paul. Kita akan lihat nanti kalau ada masa ajaran Paul apa dia. Okey. Jesus sebagai seorang rasul. Selalu orang Kristian sebutkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dalam Bible sendiri, tuan-tuan, banyak ayat yang menyatakan Jesus sebagai seorang rasul. Saya bawa berapa ayat lah malam ni yang tertera saya bawa kat sini satu ayat, nanti saya baca ayat yang lain. Ketika mana Jesus bergerak daripada Galilea pergi ke Jerusalem, malam tu dia tunjukkan mukjizat dia, ramai orang teruja. Keesokan harinya dia datang pada perkumpulan orang ramai yang melihat mukjizat beliau, dan orang ramai ini sebahagian besar tak mengenali beliau. Saya ambil contoh lah, tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan yang ramai ada kat sini ni, malam ni lepas Isyak ada kuliah yang disampaikan oleh Dr. Rashid Ghanouchi daripada Tunisia. Tuan-tuan nampak daripada stadium jauh, dan tuan-tuan tak pernah jumpa. Agak-agak tuan-tuan kenal tak? Esok pagi kalau dia pergi kat kedai mana, mamak sama-sama sarapan dengan tuan-tuan, tuan-tuan kenal tak?
Mungkin tak kenal kan? So ini yang berlaku pada Jesus. Malam tu dia tunjukkan mukjizat, ramai orang teroja. Esok pagi dia pergi pada perkumpulan orang ramai, lalu bertanya, apakah pandangan kamu tentang insiden malam tadi? Lalu orang ramai bertanya, what things? Apa yang kamu maksudkan? Apa perkara tentang apa? He asked, the things that happened to Jesus of Nazareth. Apa yang berlaku pada Jesus Nazareth semalam? They answered, mereka menjawab, this man was a prophet and was considered by God and by all the people to be powerful in everything he said and he did. Nampak tak yang saya merahkan? It's clear cut. This man is really a prophet. Orang ini adalah seorang rasul. Ini termaktub dalam Luke chapter yang ke-24 ayat yang ke-19. Ketika Nabi Isa berdakwah di Jerusalem, masa tu ibunya datang, adik-beradik dia datang. Untuk malam tuan-tuan, Nabi Isa ada adik-beradik seibu. Maria telah pun bertunang dengan Yusuf An-Najjar. Ketika itu Yusuf An-Najjar berumur 90 tahun, manakala Maria berumur 12 tahun. Selalu orang Kristian dok condemn Muhammad pedofilia, kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Sebab orang yang bawah 18 tahun ni dianggap sebagai masih lagi pedofilia, pedofil. Selalu saya sebut, tanya orang Kristian, brother, tahu tak Maria melahirkan Jesus? Kalau kamu blame Nabi Muhammad umur 53 tahun kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun, Yusuf An-Najjar kahwin dengan Maria, Yusuf umur 90 tahun, Maria umur 12 tahun. Lagi teruk tuan-tuan. Nabi Ishak berkahwin dengan Rebeka hanya umur 3 tahun. Tapi masalahnya orang Kristian tak tahu sejarah ini. Duk condemn Nabi Muhammad pedofilia kahwin dengan Aisyah ketika mana umur 9 tahun. Orang Arab yang hidup zaman Nabi Muhammad tak ada seorang pun yang condemn Nabi Muhammad sebab kahwin dengan Aisyah. Sebab itu perkara biasa, umur 9 tahun kahwin zaman itu biasa. Makcik saya dapat anak umur 13 tahun. Dia kata, Din, wak dulu dapat kakak engkau ni, dapat anak kakak engkau ni, wak masih main parit lagi. Bayangkan tuan-tuan, 13 tahun dapat anak, main parit lagi. Cuma beza di antara dia dengan suaminya agak jauh lah. Begitu juga Nabi Isa dengan Maria dengan Yusuf An-Najjar. Kemudian Yusuf An-Najjar berkahwin dengan Maria dan dapat beberapa orang anak. Ketika mana Nabi Isa AS berdakwah di Jerusalem, ketika itu ibunya datang, adik-beradiknya datang. Mungkin Yusuf An-Najjar bapanya telah pun meninggal sebab dia kahwin mudah agak tua. Jadi Nabi Isa ketika itu dah berumur lebih kurang 30 tahun. Pastinya Yusuf An-Najjar kalau masih hidup telah pun berumur 120 tahun. Okey. Dan biasanya orang dah meninggal lah waktu tu. Baik. Ketika mana adik-beradik Nabi Isa ada, orang ramai bertanya, bukankah ini adik-beradik dia, bukankah ini ibu dia? Kenapa mereka semua tidak ikut ajaran orang ini, ajaran Jesus? Lalu Jesus menjawab, prophet is respected everywhere except in his hometown and among his family. Prophet is respected everywhere. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tanah airnya sendiri dan di kalangan keluarganya sendiri. Ayat ini secara direct Jesus refer himself was a God, was a prophet, bukan Tuhan. Jesus menyebutkan ada dalam Mark, ada dalam Luke, ada dalam John. Tiga-tiga Injil ini ada pengakuan Jesus dia sebagai seorang rasul. Dan tidak ada satu ayat, selalu saya sebutkan pada orang Kristian, if you could show me any verses in the Holy Bible Jesus ever claim he is God Theos and ask people to worship him as God, you can baptize me right now.
Ini kalau debat, tuan-tuan gunakan cara macam tu supaya orang tercabar. Kalau kamu boleh buktikan mana-mana ayat dalam Bible Jesus pernah mengaku dia sebagai Tuhan, Theos, dan menyuruh orang ramai sembah dia sebagai Tuhan, kamu boleh baptize aku sekarang. Sebab memang tak ada. Saya dah baca Bible, tuan-tuan, memang tak ada. So saya bimbanglah, carilah Bible, tuan-tuan tak akan jumpa mana-mana ayat Jesus pernah mengaku sebagai Tuhan. Satu ketika saya pernah cakap dengan orang Kristian macam ni. Dia kemudian kata, brother, ada ayat dalam Bible, John chapter 13 ayat 13. Jesus claim he is God. Kata, show me. Dia bawa Bible dalam bahasa Indonesia lah. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, maka benarlah kenyataanmu. Akulah dia, akulah guru dan Tuhan. So Jesus mengaku dia sebagai Tuhan. Saya meremang bulu rumah juga, tuan. Alhamdulillah, rezeki saya masa saya buat PhD, saya belajar bahasa Greek. Saya boleh baca Bible dalam bahasa Greek. Saya boleh baca Bible dalam bahasa Greek, saya tahu bahasa Inggeris, saya tahu bahasa Arab. Jadi kalau berdebat dengan orang Kristian yang tak tahu bahasa Greek, tak tahu bahasa Arab, tak tahu bahasa Inggeris, ni problem sikit. Hanya bergantung pada terjemahan bahasa Melayu. Terjemahan bahasa Melayu yang baru memang macam itu. Kamu katakan aku guru dan Tuhan. Kemudian saya tunjukkan kepada beliau. Saya ambil masa sekejap untuk kaji. Saya kata give me time to read. Saya jumpa Bible terjemahan lama disebutkan, pertamanya saya baca dalam bahasa Greek lah. Bahasa Greek disebutkan bukan Theos tapi Kyrios. Kyrios maksudnya Tuhan, bukan Tuhan. Dalam bahasa Arab, antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Kamu memanggil aku guru dan sayyid. Sayyid dalam bahasa Arab ni maksudnya tuan, bukan Tuhan. Dan ironiknya, tuan-tuan, terjemahan lama diterjemahkan kamu memanggil aku guru dan Tuan, bukan Tuhan. So perkataan Tuhan ini datang dalam terjemahan kemudian untuk memesongkan akidah orang ramai. Tetapi dalam bahasa Greek disebutkan Kyrios, dalam bahasa Inggeris disebutkan Lord, dalam bahasa Arab disebutkan Sayyid, dan dalam terjemahan lama disebutkan Tuan, bukan Tuhan. Sama juga, tuan-tuan. Tuan-tuan buka Leviticus dan juga Deuteronomy, ada disebutkan tentang pengharaman bayi. Do not eat pigs, they must be considered unclean. Jangan kamu makan pigs. Tapi kalau tuan-tuan buka terjemahan baru, jangan kamu makan babi hutan. Ada hutannya, tuan-tuan, untuk menghalalkan babi peliharaan. Selalu sebutkan pada kaum Kristian, siapa yang bertanggungjawab tambah hutan ni? Sedangkan dalam terjemahan lama disebutkan jangan kamu makan babi, tak ada hutannya pun. Dan kalau kita lihat teks dalam bahasa Inggeris pun, do not eat pigs, they must be considered unclean, bukan babi hutan. Sini di antara penyelewengan dan terjemahan baru. Banyak penyelewengan baru, tuan-tuan, dan percanggahan dalam Bible ni banyak timbul dalam terjemahan. Okay. So Jesus sebagai seorang rasul ada disebutkan dalam Bible dan dalam Al-Quran terlampau banyak. Dalam surah Al-Maidah, wa rusulan ila bani Israel, Nabi Isa rasul pada Bani Israel. Dalam surah As-Saf yang saya baca tadi, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum, akulah rasul yang Allah utuskan kepada kamu. Okay. Yang keempat, Jesus hanya diutuskan kepada Bani Israel sahaja. Ketika mana seorang wanita daripada Samaritan ni bangsa bukan Bani Israel, minta pertolongan pada Jesus sebab anaknya dirasuk jin. Lalu Jesus menyatakan, Jesus reply, I have been sent only to the lordship of the people of Israel. Aku hanya diutuskan kepada domba-domba yang hilang di kalangan Bani Israel. Maksudnya aku diutuskan hanya kepada Bani Israel. Jadi aku tidak boleh nak bantu kamu. Dan ketika mana Jesus menghantar 12 orang anak muridnya yang dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai disciple, tetapi dalam Al-Quran sebutkan hawariyun. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ya, wa qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ini dalam surah As-Saf. Ketika mana Nabi Isa AS mengutuskan 12 orang anak muridnya
untuk berdakwah, Nabi Isa bagi tahu jangan pergi Samaritan, jangan pergi ini, pergi hanya kepada Bani Israel sahaja. So, dalil ini jelas bahawa Jesus hanya diutuskan pada Bani Israel. Bagaimana pula dengan agama Kristian sekarang? Agama Kristian sekarang ialah agama yang dibawa oleh Saint Paul. Siapa itu Saint Paul? Saint Paul yang bertanggungjawab mengubah agama Kristian. Hans Kong, seorang ilmuwan Kristian, menyatakan Paul brought a new paradigm shift in Christianity. Paul membawa satu anjakan paradigma yang baru dalam agama Kristian. Erwin Zidlin menyatakan, if not because of Paul, the teaching of Jesus will remain a reform movement within Judaism. Kalau bukan kerana Paul, ajaran Jesus akan menjadi ajaran tajdid, ajaran reformasi dalam agama Kristian, bukan agama yang baru. So, apa perbezaan di antara ajaran Paul dengan ajaran Jesus? Siapa dia Saint Paul? Paul sebenarnya adalah musuh ketat ajaran Nabi Isa AS. Dia orang Yahudi daripada kelompok Farisi. Dia antara orang yang memerangi ajaran Jesus, menangkap pengikut Jesus, bahkan ada yang dibunuh oleh Paul. Paul anak murid pada Gamaliel, seorang yang kuat berpegang pada ajaran Yahudi. Namun selepas kematian Jesus di tiang salib, ikut fahaman orang Kristian, Paul telah meminta izin untuk pergi ke Damsyik, menjejaki pengikut-pengikut Nabi Isa yang melarikan diri ke sana untuk ditangkap, bawa balik, paksa mereka kembali kepada agama nenek moyang. Cerita ini ada diceritakan dalam 3 tempat dalam Kisah Para Rasul Acts, chapter yang 9, chapter yang ke-22, chapter yang ke-26. Ya. Kisah ini ada dalam Kisah Para Rasul. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, tiba-tiba suddenly light from the heaven came. Datang cahaya perlangit. Semua orang yang bersama aku lalu jatuh rebah ke tanah. Datang suara memanggil aku, Paul, Paul, why do you persecute me? Who are you, oh my God? I am Jesus whom you persecuted. Datang cahaya perlangit, menyebabkan semua orang jatuh ke tanah. Lalu suara memanggil, Paul, Paul, kenapa engkau menyakitiku? Lalu Saint Paul bertanya, who are you, oh my God? Siapakah kamu, wahai Tuhanku? Tuan-tuan, ni jelas ayat penyelewengan berlaku dengan. Out of the blue, how could he claim, how could he call him God? Tiba-tiba datang suara, macam mana dia boleh kata siapa kamu Tuhan? Kalau yang bercakap tu Tuhan, kenapa dia tanya siapa kamu? If he knew that the person who spoke just now was God, why should he ask, who are you? Faham tak? Kalau dia tahu yang cakap tu Tuhan, dia akan tanya, what do you want from me, oh my God? Bukan tanya siapa kamu. Kalau dia tahu itu Tuhan, dia akan tanya, Tuhan nak apa? Jumpa saya ni. Bukan siapa kamu. Di sinilah kononnya Jesus datang bertemu Paul, mendakwa Paul sekarang dilantik sebagai Rasul, dan Jesus adalah sebagai Tuhan. Bermula dari insiden inilah Paul membawa akidah Jesus sebagai Tuhan, divinity of Jesus. Okey, intipati ajaran Paul panjang. Biasanya slide ni saya buat secara online, jadi itu yang pendek kecil-kecil. Kalau dalam bentuk presentation macam ni, biasanya saya akan besarkan lah. Kalau tuan-tuan nak slide ni bagi email, saya emailkan insyaAllah. Intipati ajaran Paul banyak tuan-tuan, saya tak sempat nak pergi satu persatu. Saya pergi teruslah sikit ya. Okey, Pak Bilal azan ya. Okey, azan dulu. Sebelum Pak Bilal azan, tuan-tuan nak tahu maklumat lebih lanjut ni, tuan-tuan boleh rujuk buku yang saya tulis, Perbandingan Agama Antara Islam dan Kristian. Apa yang saya bentangkan ni, saya ulas detail dalam buku tersebut. Terbitan Telaga Biru. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله La ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan sekalian, saya tak sempat nak bicarakan tentang perbandingan antara agama Kristian Tauhid dengan Kristian Trinity. Untuk makluman tuan-tuan, Kristian Tauhid ada kat Malaysia pun ada kelompok Kristian Tauhid yang percaya pada satu Tuhan. Ni saya tak sempat nak bicarakan bagaimana Council of Nicaea pada tahun 325 Masihi yang telah mengubah fahaman daripada akidah Tauhid pada akidah Trinity. Malam ni saya fokus dalam masa sikit ada 10 minit ni. Apakah perbezaan di antara ajaran gereja dengan ajaran Bible? What being practiced by the church and the Christian are different from the teaching of the Holy Bible. Selalu disebutkan bahawa what being taught by the Holy Bible are being practiced by the Muslim and not being practiced by the Christian. Contohnya tentang hukum makan babi. Apa hukum makan babi? Orang Kristian makan babi. Tapi dalam Bible, apa yang disebutkan tentang babi? Dalam Leviticus chapter yang ke-11 ayat 7 hingga 8, do not eat pigs, they must be considered unclean. Jangan kamu makan babi, babi najis. Ini dalam Leviticus. Ingat tadi Leviticus adalah kitab dalam Taurat. Dalam Deuteronomy kitab yang terakhir dalam Taurat. Ingat ya, Taurat, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So Leviticus kitab yang ketiga, Deuteronomy kitab yang kelima. Okey. Dalam Deuteronomy chapter 14 ayat yang ke-8 menyatakan do not eat pigs, they must be considered unclean. Jangan kamu makan babi, babi najis. Okey. Tu
Perkara pertama, apa yang diperintahkan oleh Bible memerintahkan babi haram, orang Kristian makan babi. Umat Islam tak makan babi. Okey. Yang kedua, hukum khatan. Umat Islam berkhatan, orang Kristian tidak berkhatan. Tapi kita lihat apa yang gereja ajar, khatan tak wajib. Tetapi dalam Bible menyatakan khatan wajib. Dalam Genesis ada beberapa ayat yang menyatakan bahawa kewajipan khatan, ya. From now on you must circumcise every baby boy. Ini perintah Allah pada Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Genesis. Genesis lah kitab yang pertama dalam Taurat. Bermula pada hari ini kamu wajib khatankan mana-mana anak lelaki. Dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, each one must be circumcised, and this must be a physical sign to show that my covenant with you is everlasting. Bible menjelaskan setiap anak lelaki mesti dikhatankan. Khatan mesti berlaku khatan fizikal, maksudnya potong betul-betul. Sebab Allah Maha mengetahui, tuan-tuan, Paul datang membawa fahaman khatan rohani, khatan hati, bukan khatan fizikal. So Allah dah sebutkan, this must be a physical sign to show that my covenant with you is everlasting. Khatan mesti dilakukan secara fizikal untuk menunjukkan bahawa ajaran aku ataupun perjanjian aku dengan kamu Ibrahim berterusan hingga hari kiamat. Okey. Nabi Ibrahim sendiri berkhatan, ikut Bible Nabi Ibrahim berkhatan ketika berumur 99 tahun. Ikut hadis Nabi Ibrahim berkhatan ketika berumur 80 tahun. Guna kapak tu, masa tu bayangkan khatan tak ada ubat bius, potong pakai kapak tu. Tapi Nabi Ibrahim patuh, dan Nabi Ismail dikhatankan berumur 13 tahun, Nabi Isa dikhatankan ketika berumur 8 hari. Ikut ajaran orang Yahudi, anak dikhatankan pada hari yang ke-8. Saya akan berhenti pukul 8.45 insya-Allah. Okey. Satu perkara yang menarik, dalam Luke chapter yang kedua ayat 21, Jesus sendiri dikhatankan. In the end of 8 days he was circumcised. Pada hari yang ke-8 Jesus dikhatankan. Dan apa yang dinyatakan oleh Bible tentang apa yang dilakukan oleh Jesus sama. Bible mengajarkan khatan, Jesus dikhatankan, tapi kenapa orang Kristian tidak berkhatan? Okey, saya lajukan sikit. Saya selalu pergi gereja, tuan-tuan. Saya berapa kali pergi gereja bersama dengan isteri saya, duduk kat gereja, tengok orang sembahyang sama-sama dengan mereka, tapi bukan sembahyang sama-sama. Just nak bagi tahu, tuan-tuan, saya tengok secara fizikal macam mana mereka sembahyang. Tidak ada orang Kristian sembahyang sujud pada Allah SWT, pada Tuhan mereka. Tapi dalam Bible perintahkan sujud. Tuan-tuan pergilah ke gereja, tidak ada orang Kristian sembahyang sujud di gereja. Tapi dalam Bible tengok, but because of your great love I can come into your house, I can worship in your holy temple and bow down to you in reverence. Kerana kecintaan kamu yang besar, wahai Tuhan, aku boleh pergi ke rumah ibadat kamu dan menyembah kamu di rumah suci ini dan sujud kepadamu tanda ketaatan. Sujud, bow down to sujud kepadamu tanda ketaatan. Ini dalam Psalm dalam bahasa Inggeris Psalm, dalam bahasa Arab Zabur. Zabur terkandung dalam Kutubim. Tuan tengok ali, Taurat, Nabiim dan Kutubim. Zabur terkandung dalam Kutubim. Kemudian dalam Psalm juga, I face your holy temple, bow down and praise your name because of your consistent love and faithfulness. Aku menghadapkan wajahku ke rumah sucimu, lalu sujud mengarah rumah sucimu, memuji namamu. Ini apa yang dilakukan oleh Nabi Daud AS, yang tercatat dalam Bible, sujud dalam sembahyang. Okey. Yang keempat, minum arak. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan,
Saya dah buat kajian pada ketiga semua agama besar ni, agama Islam, agama Yahudi, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, agama Sikhism. Keenam-enam agama ini mengharamkan arak. Keenam-enam agama ni minum arak. Orang Kristian kata, no, dalam agama kami arak tak haram. Brother, you can boleh rujuk dekat Bible lah. Apa yang Bible kata, ya. Okey. Saya buka yang ni. Senang, dalam Judge ini dalam Old Testament. Take care not to drink any wine or beer. Hati-hati, jangan minum wine atau beer. Tuan-tuan, dalam Tripitaka ni kitab agama Buddha. Dalam Veda, agama Hindu. Dalam Smriti, agama Hindu, arak haram. Dalam tanah, arak haram. Islam jelaslah, ya. Tetapi orang Kristian menjadikan arak sebagai minuman kebanggaan mereka. Sedangkan dalam Bible terlampau banyak ayat-ayat yang mengharamkan arak.